Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudari, para penonton yang dihormati sekalian, malam ini sekali lagi saya tampil dengan membawa tajuk sambungan kepada tajuk semalam mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dipanggil oleh ramai orang sebagai Wahabi, dan pada malam ini saya akan membawa bukti-bukti beliau mengkafirkan orang Islam termasuk ulama-ulama sezaman dengannya. Malam saya dah bercakap tentang konteks bagaimana kemunculan Muhammad Abdul Wahab, dan sebagai seorang yang terlibat dalam usaha untuk nak membersihkan akidah orang Islam adalah dianggap baik, molek sekali, dan saya pun setuju dari segi itu. Tetapi dari segi keterlaluan dalam usaha untuk nak membersih akidah masyarakat, dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang keras, sampai boleh membunuh, boleh menghala darah, boleh membunuh, adalah perkara yang tidak patut berlaku, kerana kita mau dakwah, bukan dengan menggunakan kekerasan, kekuatan untuk nak menjayakan dakwah. Tetapi perkara itu berlaku kerana masyarakat pada masa lalu memang keras. Memang semuanya begitu. Orang zaman tu, zaman Qurun 18, begitu orang adalah memang keras, zalim, kejam semua. Kalau untuk nak memperkenalkan sesuatu pandangan, kalau ada orang menentang, akan diusaha menjawab balik, bukan saja dengan mulut tapi juga dengan kekerasan. Dan di sebalik itu pula ada politik, kerana untuk nak menumbuhkan kerajaan, ada penentangan di kalangan mereka yang ada kepentingan politik, sama ada orang Arab di Hijaz, di tanah Arab, sama ada dengan orang Turki Osmaniyah, dan lain-lain. Itu berlaku. Jadi apabila berlaku begitu, maka dakwah agama ini ada kaitan dengan politik, dan politik ini menjadi boleh dikatakan politik itu mengatasi dakwah itu sendiri, sehingga agama itu boleh dikatakan menjadi alat untuk mencapai matlamat politik. Itu yang berlaku. Dan sebagaimana tertubuhnya negara Saudi dua kali. Pertama negara yang kecil yang ditubuh oleh Muhammad bin Abdul Aziz, dan negara kedua, negara yang besar yang mencakupi lebih luas, iaitu negara yang dinama negara Saudi sekarang, ditubuh oleh Abdul Aziz bin Saud. Itu mana matlamat dan kesudahan yang ada dan yang kita dapat melihat sampai kepada hari ini. Dan hari ini saya nak bawa pula sosok negatif, sosok tidak baik dalam pergerakan Wahabi ataupun dalam pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahab. Perlu diterangkan di sini bahawa ramai mengatakan tidak betul menggelar Wahabi kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sebenarnya saya telah jawab dalam 5 minit, mengatakan bahawa gelaran Wahabi ini adalah gelaran yang disukai oleh mereka sendiri pada masa lalu. Tapi apabila nama itu menjadi hodoh, menjadi jelek pada pandangan masyarakat, mereka mengubah nama lain, nama Salafi, dan kini pun mereka menjadi masalah dengan nama Salafi, sebab nama Salafi ini juga tidak berarti salafus soleh, tapi dimaksudkan oleh media pada waktu ini golongan-golongan yang berpikiran keras, radikal dan melampau. Sekarang tak tahu apa panggilan baru, gelaran baru yang mereka mau, saya kurang pasti. Tapi
Bagi dulu Wahabi, mereka panggil Wahabi, kalau pergi tengok dalam video YouTube pun ada, Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri bangga mengatakan bahawa orang Fuad Salafi Arab Saudi bangga dengan panggilan Wahabi, dan begitu juga Syekh Utsaimin, dia berkata itu adalah nama yang patut dibangga-banggakan. Ini jadi tidak ada masalah. Panggilan Wahabi, panggilan Salafi itu adalah tidak masalah sebenarnya. Bukan hal mereka ya sendiri, golongan yang baru mungkin yang tidak membaca kitab-kitab orang Wahabi zaman dulu, mereka mengatakan Wahabi itu adalah perkara yang tidak betul, perkara jelek. Tidak. Bagi orang Wahabi, panggilan Wahabi, tasmiyatul Wahabi, laqab Wahabi itu adalah fakhur, dibangga-banggakan. Okey, hari ini saya nak bawa anda pula melihat bukti-bukti Syekh Muhammad Abdul Wahab mengkafirkan orang Islam, termasuk ulama di zamannya. Ulama di zamannya dengan dipanggil mengkafirkan secara takfir muayyan. Dan kafir tidak muayyan. Kafir muayyan ini adalah mengkafirkan dengan terang-terang, dengan menentukan nama orang yang dikafirkan itu. Ini saya akan bawa bukti, dan saya mau beritahu di sini bahawa saya sekarang tidak mengutip daripada kitab ulama-ulama yang mentang Syekh Muhammad Abdul Wahab, tapi saya membawa daripada kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri. Sebab kalau anda pergi baca rencana ataupun tulisan-tulisan yang ditulis orang-orang tertentu, di mana kan mereka akan mengatakan ini berbohong, mana takfir ataupun mana tindakan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini mengkafirkan orang lain, ini adalah iftira, pembohongan, kezab, pembohongan semata-mata. Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak pernah mengkafirkan orang lain. Dan saya baca banyak tulisan-tulisan di kalangan Fuad Salafi berusaha untuk nak takwil, memberi makna lain terhadap kata-kata Syekh Muhammad Abdul Wahab yang terang-terang mengkafirkan kalangan ulama pada zamannya. Dan hari ini ingin beritahu kepada anda sekalian, anda boleh baca pandangan siapa saja menulis, kitab mana, buku mana boleh baca, tetapi jangan lupa sama sekali kena baca buku ataupun muallafat, karangan-karangan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri. Baca satu persatu, buku dia tak besar, kecil-kecil saja. Baca satu persatu akan bertemu dengan kata-kata yang betul-betul dia mengkafirkan orang lain. Jangan, saya sendiri apabila saya berhujah, saya tak bawa daripada buku orang lain. Di buku ulama-ulama yang menjadi musuhnya, termasuk daripada kalangan orang-orang yang berada bersama dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, daripada keluarganya sendiri, tetapi memang tak sama pemikiran dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tapi saya akan pergi menuju terus kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri. Sebenarnya terdapat banyak bukti menunjukkan bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahab mengkafirkan orang Muslim dengan menyebut dan menentukan siapa mereka yang kafir. Dan di antara beberapa teks yang saya akan tunjukkan sekarang, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengkafirkan mana orang Islam, termasuk ulama-ulama yang sebaya dengannya, yang segenerasi dengannya, yang terkandung dalam kitab yang berbunyi Muallafat Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang dicetak dan diterbit oleh Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Ini boleh pergi cari Muallafat Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini boleh pergi cari. Banyak kitab-kitab beliau, mana muallafat ni artinya buku-buku. Muallafat ni buku-buku. Boleh pergi ke dalam internet, pergi tanya Google, minta
mana kutub Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anda akan jumpa dengan link dan boleh muat turun kitab dia. Saya seperti saya sebut tadi, saya sengaja mengutip kitab daripada Muhammad Abdul Wahab kerana saya tidak mau merujuk kepada kata-kata orang lain. Nanti orang kata kita ni kita dah buat tuduhan palsu. Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak berkata begitu. Ya, dengan itu saya terpaksa merujuk terus kepada kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab itu. Dan kepada siapa yang tak percaya, yang saya kata ini, anda boleh pergi rujuk kepada kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab yang berada dalam banyak link. Boleh pergi cari sendiri tanpa masalah. Saya nak baca di sini dalam bahasa Arab dan terjemahkan kata-katanya dalam kumpulan surat pribadi Syekh Muhammad Abdul Wahab yang diutuskan kepada beberapa orang dan beberapa pihak yang mengandung hukum mengkafirkan ulama yang tidak menyokongnya, yang tidak sealiran dengannya, dengan menghukum mereka itu kuburiyun ataupun orang yang menyembah kubur ataupun bid'ah dan macam-macam hukuman yang dilabel, yang dihukum oleh beliau. Dalam satu surat yang dikirim kepada Ahmad bin Abdul Karim daripada Al-Hasa ataupun Al-Ahsa, Syekh Muhammad Abdul Wahab berkata, bal al-ibarah sarihah wadihah fi takfir مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة. Dia kata malah dengan kenyataan, ibarah sarihah, dengan kenyataan yang terang dan jelas dalam kekufuran orang seperti Ibnu Fairuz. Ibnu Fairuz ni adalah ulama pada zamannya. Saleh bin Abdullah juga golongan ulama pada zaman beliau, dan orang-orang seperti mereka berdua adalah merupakan kafir yang nyata keluar daripada agama. Mana amsalihuma kufran zahiran yanqul anil millah. Ini terang, tak ada nak itu lagi. Ini fakta, bukan auta, fakta yang ada dalam kitab dia sendiri dengan jelas mengatakan Ibnu Fairuz dan orang-orang lain adalah kafir, yanqul anil millah, keluar daripada agama. Dan bukti yang kedua dalam surat kepada seorang ulama sezaman yang lain, iaitu Sulaiman bin Suhaim, Syekh Muhammad Abdul Wahab secara lebih jelas berkata, nazkur laka innaka anta wa abaka musarrahuna bil kufr. Kami nak sebut kepada engkau, annaka anta, engkau itu, wa abaka, bapa engkau itu, musarrahuna bil kufr, mana kafir terang-terang, wa syirk dan syirik, wa nifaq dan munafik. Ini dia kata, anta wa abuka mujtahidan, engkau dan bapa engkau itu mujtahidan, yakni mujtahid, memberi ijtihad fi adawati hadzal din, untuk nak berseteru dengan agama ini, iaitu agama Islam, lailan wa nahara, pada waktu malam dan waktu siang dan malam, maksudnya gitu, siang malam. Innaka rajulun mu'anid, engkau ini adalah orang yang degil, mu'anid, dal, sesat, ala ilmin, dengan secara ilmin, makna secara nyata, mukhtarul kufur ala Islam, memilih kekafiran tapi tidak memilih Islam. Ini kata daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi tak tahulah kenapa puak-puak yang kagum dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini tak baca perkara ini. Mereka baca, mungkin mereka tak senyap saja, buat diam saja, kerana menganggapkan bahawa zaman dulu semua begitu, ya, seperti saya katakan. Tapi tak boleh, kerana pandangan itu
pandangan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu masih terbawa-bawa sampai sekarang. Kita pasti bincang, kita pasti kupas. Jangan berbohong. Ini tidak. Golongan-golongan ulama Fuad Salafi sekarang di Saudi memang menulis macam-macam untuk membela Syekh Muhammad Abdul Wahab dan bercakap tak betul. Saya nak kata berbohong susah, tapi bercakap tidak betul. Terpaksa membuat takwil, kata dia kata macam lain, itu ini dan macam-macam. Tapi kita baca, bagi orang yang faham bahasa Arab, bagi orang yang menguasai bahasa Arab, dia boleh faham tentang perkara ini. Dan kalau baca banyak lagi pandangan-pandangan ulama lain pula kan, ulama-ulama Wahabi zaman sekarang kan memang teruk lagi lah. Dan saya tak tahu macam mana ada orang kita boleh kagum dengan pandangan-pandangan semacam ini. Ya, saya memang kagum. Kalau dianggap dari segi nak membersih akidah itu saya kagum. Tapi dari segi mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan orang yang mana ulama sesama mereka, saya tak boleh terima. Saya tidak boleh terima. Kerana kita belajar, kita tidak boleh kafirkan orang Islam. Nak menghukumkan siapa kafir, siapa beriman itu adalah Tuhan. Bukan kita boleh buat demikian. Ya. Bukti yang ketiga dalam surat yang sama, Syekh Muhammad Abdul Wahab berkata bahawa summa ba'da zalika tahta ala Ibnu Ghannam wa ghairihi wa tabarra'ata min millati Ibrahim. Ini dia kata kamu telah jatuh, mana tersungkur dengan Ibnu Ghannam, ni seorang fuad yang dianggap Muhammad Abdul Wahab sebagai orang fuad bid'ah jugalah, dan lain-lain, dan kamu telah membersihkan diri kamu telah kamu daripada agama Nabi Ibrahim. Artinya tabarra'ata, kami telah keluar daripada agama Nabi Ibrahim. Itu maksudnya. Jadi ini juga jelas hukumnya. Agama Nabi Ibrahim itu adalah maksudnya, agama Islam ini adalah kesinambungan kepada agama Ibrahim Al-Hanif. Itu millati Ibrahim. Jadi bapa orang Arab. Ya. Itu satu. Jadi begitu ceritanya. Jadi keempat pula, dalam surat yang satu lagi ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, berhujah dengan seorang ulama. Dia ada tulis-menulis dalam surat. Dihantar surat dulu, tidak ada internet, tidak ada macam kita ini, tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp dan apa-apa. Nak berhujah tulis, hantar pergi dan hantar mari. Ini dia tulis kepada seorang ulama untuk nak berhujah. Tapi tahu tak, kawannya itu yang tulis berhujah dengan itu, dia memanggil orang itu sebagai musyrik. Okey, apa yang saya nak baca? Wa ma zakartu li, apa yang engkau sebut kepada aku, ayyuhal musyrik, wahai orang musyrik, minal Quran, daripada ayat-ayat Al-Quran, atau kalamin Nabi, ataupun sabda Nabi SAW, la a'arifuhu ma'naha, aku tak tahu apa maksudnya. Dia macam itulah, macam marahlah, soalan mana aku tak tahu apa yang kau tulis tu, apa maknanya. Lakin aqta, tapi aku dengan secara putus, anna kalam Allah la yatanaqadu, tapi aku secara putus menganggap, secara mu'tamad menganggap bahawa kalam Allah itu, kata-kata Tuhan itu, firman Tuhan itu la yatanaqad, tidak bercanggah di antara satu sama lain. Itu begitu. Wa anna kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla, dan sabda Nabi juga tidak akan bercanggah dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata. Dia panggil kawannya ini, kawan yang dia berhujah melalui surat ini sebagai ayyuhal musyrik, wahai orang syirik. Ini yang jadi masalah, ya. Bukti kelima, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengkafirkan Fakhruddin Razi. Fakhruddin Razi ini adalah merupakan seorang alim dan saintis, ahli falak dan ahli falsafah.
Dia ada tafsir Fakhrul Razi, nama tafsir. Dia juga ada menulis dalam ilmu kalam, ada menulis dalam falak, ada menulis dalam banyak ilmu. Kalau kita tengok karya-karya Fakhrul Razi ini jauh lebih banyak daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab sendirilah. Memang lebih jauh. Tapi apa dia kata? Wa ablagh min dhalik anna minhum man sunnifa fi riddah. Yang lebih jelas daripada itu, ada di kalangan mereka yang menulis dalam mana perkara yang murtad, yang membawa kepada murtad. Kama sannafa al-Fakhr ar-Razi fi ibadatil kawakib, seperti mana dikarang Fakhr Razi dalam peribadatan kepada bintang-bintang, planet-planet. Itu yang dia kata. Dia kata yang Fakhruddin Razi ini tulis mengenai bintang-bintang, mengenai falak, mengenai apa ini adalah merupakan menyembah kawakib, bintang-bintang itu. Ini pandangan dia, tapi tak tahulah, saya tidak baca buku kitab Fakhrul Razi ini. Saya tak baca. Wa hazihi riddah, kata Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab, wa hazihi riddatun anil Islam. Ini adalah murtad, keluar daripada Islam, bittifaqal muslimin, dengan muafakat semua orang Islam. Muafakat siapa tak tahulah. Dia yang kata begitu. Saya tidak tahu kalau dia dah jumpa dengan semua ulama itu, nak ijma' ulama itu, tak tahulah, saya tak tahu macam mana dia boleh pergi jumpa dengan ulama sampai boleh bermuafakat dengan mereka. Tapi begitu dia kata. Mana keluar daripada agama. Fakhrul Razi ini sama juga dengan Farabi, Ibn Sina, yang dihukum kafir oleh Ibn Taymiyah, Imam Ghazali, sama. Sebab mereka ini merupakan ulama pada waktu sama, merupakan saintis, ulama dan saintis, ahli falak, ahli matematik dan lain-lain lagi. Ini yang jadi masalah. Ya, begitulah saya boleh cerita sedikit sebanyak tentang perkara ini ya. Ada bukti yang ke-6. Boleh lihat lagi bukti yang ke-6 untuk kita semua boleh perhatikan perkara ini. Bukti yang ke-6 yang dalam surat yang diutus kepada Abdullah bin Isa dan anaknya serta Abdullah bin Abdurrahman. Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan bahawa guru mereka tidak dapat membeza antara agama Nabi Muhammad dengan agama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia tuduh mereka itu tidak tahu nak beza di antara agama Nabi Muhammad dengan agama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini merupakan seorang pemimpin, seorang pemuka Quraisy di Mekah dulu, yang dikatakan dia adalah orang yang mengubah ajaran tauhid Nabi Ibrahim, ajaran Ibrahim Hanif tu, yang dipegang oleh penduduk Mekah, penduduk kota suci itu, dan berubah menjadi pemuja berhala. Ini Syekh Muhammad Abdul Wahab tuduh kepada mereka itu, iaitu Abdullah bin Isa dan anaknya serta dengan Abdullah bin Abdurrahman. Yang katanya berbunyi gini: wa antum, kamu semua, wa masyayikhukum, dan syekh-syekh kamu dan guru-guru kamu, wa masyayikhuhum, dan syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, lam yafhamuhu, tak faham apapun, walam yumayyizu, dan tak dapat membezakan baina dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak dapat membezakan antara agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa din Amr bin Luhai, dan agama Amr bin Luhai allazi wada'ahu lil Arab, yang telah menciptakannya untuk orang Arab. Bal din Amr andahum dinu sahih, malah mereka menganggap, ulama-ulama tu menganggap bahawa agama Amr bin Luhai itu adalah agama yang betul. Begitu dia tuduh, dia cap kawan-kawannya,
begitu. Ini adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, kita baca lagi sampai ke-7. Bukti ke-7, Syekh Muhammad Abdul Wahab menganggap wajib memerangi dan membunuh orang Muslim kerana mereka kafir. Ini di sini dia tak sebut, saya rasa tidak sebut siapa, tapi ada katanya Syiah dan gitu-gitu. Tapi tak apalah, saya tak, kerana dia tidak sebut, saya tak sebut. Dia kata, kulluhum yashhaduna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia semua mereka bersaksi tiada Tuhan mereka Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Wa yad'una al-Islam, dalam menyuruh kepada Islam. Wa yusalluna al-Jum'ah, dan sembahyang Jumaat. Wal Jamaah, dan sembahyang Jemaah juga. Falamma azharu mukhalafat asy-syari'ah fi asya' duna ma nahnu fihi. Tapi bila mereka menzahirkan, mereka menyalahi syariat-syariat dalam banyak perkara yang mana ada pada kita. Para ulama berijma', dia kata wa ajma'ul ulama ala kufrihim wa qitalihim, dan ulama telah berijma' boleh mereka itu kafir dan wa qitaluhum, dan kena bunuh mereka. Wa anna biladuhum biladul harb, dan negeri mereka itu adalah negeri harbi. Ghazahum muslimun hatta anqadhu untuk ma bi aidihim min buldanin minal muslimin. Negara-negara itu adalah negara harbi yang perlu orang Islam menyerang dan menjerobohnya untuk menyelamat hatta anqadhu, untuk menyelamatkan negara-negara orang Islam itu daripada mereka. So serang pula. Tapi kata-kata ini walaupun terdapat dalam pandangan dalam kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, terdapat juga dalam kitab-kitab orang lain, kitab ulama-ulama lain. Mungkin dia ciplak, dia ambil, kata saya tak tahu jugalah. Bukti ke-8, Syekh Muhammad Abdul Wahab juga menganggap kesyirikan orang Muslim pada zamannya, orang Muslim pada zamannya musyrik semua, lebih berat daripada kesyirikan orang Arab pada zaman jahiliah. Dia anggap orang zaman dia, tak tahulah apakah orang zaman dia tu orang ke kampung-kampung dia ke, ataupun ke Hijaz sahaja ke, ataupun seluruh negara Arab. Saya tak pasti, saya tak masuk dalam perut dia, ataupun termasuk kita ke sebelah ini. Tapi dia kata begini, fa'alam, ketahuilah, anna syarkil awwaliyin, syirik orang-orang awal dulu, zaman Nabi dulu, awaliyin akhaf min syirk ahli zamanina, adalah lebih ringan daripada syirik penduduk pada zaman kita. Dia tak sebut penduduk mana, mungkin penduduk kampung dia ke, penduduk Hijaz ke, saya tak tahulah. Itu dia pukul rata habis macam tu. Jadi habis. Jadi orang tu syirik pada zaman itu. Syekh Muhammad Abdul Wahab menganggap ulama sezamannya sebagai ulama syirik. Saya dah sebut tadi, tapi ini ada satu kata lagi. Seorang awam di kalangan pengikutnya mampu, mana orang awam di kalangan puak Wahabi itu mengampu mengalah 1000 ulama seperti itu. Cuma dia kata dia bimbang orang awam itu tidak ada senjata untuk berperang. Dia kata walami minal muwahhidin. Dia sebut zaman dulu, dia sebut muwahhidin. Dia tak panggil Wahabi, tak panggil Salafi ke apa, tak. Dia kata walami minal muwahhidin, iaitu orang awam di kalangan orang muwahhidin ini, iaitu buat Wahabi lah. Yaghlubu alfan min ulama'il haula al musyrikin, boleh mengalahkan 1000 orang di kalangan ulama-ulama al musyrikin tu. Itu yang dia tidak setuju tu. Yang dia tidak setuju itu. Itu dia kata. Dia kata inna jundullah lahumul ghalibun, kama qala ta'ala an jundullah lahumul ghalibun. Dia berkata, kerana apa Tuhan berkata bahawasa
tentera Tuhan itu pasti menang. Itu dia kata. Fajudullah humul ghalibun. Mana tentera Tuhan itu mereka menang bil hujjah, dengan hujjah-hujjah, wal lisan, dan dengan lisan, kama indahum ghalibuna bis saif, dan mereka juga boleh menang dengan saif, dengan pedang, wa sinan, dan tombak. Wa innamal khawfa 'alal muwahhid, tapi aku takut saja ke atas muwahhid, ke seorang muwahhid ini, allazi yaslukut tariq, kalau dia pergi ke tengah jalan, wa laisa ma'hu silah, tapi tidak ada senjata. Dia kata kalau bercakap, kalau berhujah, Wahabi memang akan menang dan berperang pun menang, tapi takut saja Wahabi tak ada pedang. Dia berjalan seorang diri, dia tidak ada pedang. Ini adalah pandangan Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya, bukan daripada kitab orang lain. Ingat baik-baik. Bukti yang ke-10 pula, bukti yang ke-10, Syekh Muhammad Abdul Wahab menganggap juga bahawa kaum musyrik yang diperangi, ini dia kata ini, annallazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asah uqulan, tapi dia kata dengan cara lain. Dengar. Innal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asah uqulan wa akhafu syirkan min haula. Orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asah uqulan, akal lebih waras, wa akhafu syirkan, dan lebih ringan syirik daripada mereka itu, iaitu orang kat kampung dia, orang kat negeri dia yang dia anggap sebagai bid'ah dan kuburiyun itu. Ini okey. Ini yang ke-11 dan yang terakhir. Syekh Muhammad Abdul Wahab mendakwa dia dulu dan orang-orang sepertinya pada zamannya dulu jahil, tidak mengetahui agama, tidak mengetahui apa itu la ilaha illallah, dan tidak mengetahui agama. Tetapi dia selepas dia pergi belajar, dia pandai sikit, dan orang sangka dia pandai, tapi dia kata dia tak pandai. Dia tak pandai pun, dia tak pandai. Kemudian dia pandai. Dan apabila dia pandai, dia kata setelah dia pandai itu dia dah pergi berhijrah kat situ. Waktu dia belajar di kampung dia tak reti. Kata tak reti pun apa la ilaha illallah, apa itu agama Islam. Walaupun belajar agama di kampung, tapi dia tak reti. Tapi dia reti setelah dia musafir, pergi situ pergi sini, berjumpa dengan kitab Ibn Taymiyah, Syaukani, Ibn Habbal, apa tu, dibawa itu semua balik. Dia kata dirinya, lepas tu dia kata apabila dia reti benda tu, dia kata dia menganggap menjadi orang pertama yang membawa ilmu tauhid ke kawasannya. Tu. Waktu dia belajar agama di kampung, dia tak reti. Tak reti la ilallah apa, tak reti pun agama Islam. Tapi setelah pergi berjalan, rata-rata begitu, balik tu, dia bawa satu pandangan baru, satu revolusi, dan dia berkata bahawa dialah yang membawa tauhid ke kampungnya. Orang pertama yang bawa tauhid ke kampungnya. Wallahu alam lah. Ini kata dia. Saya baca dalam bahasa Arab. Wa ana ukhbirukum an nafsi. Saya akan menceritakan tentang diriku. Wallahu allazi la ilaha illa huwa. Dan demi Allah, tiada melainkan Allah, bahawa dia kata laqad talabtul ilm, aku telah menuntut ilmu. Wa ataqita man arafani anna li ma'rifah, dan saya menyangka, saya menganggap bahawa orang yang kenal saya itu, mereka kata aku ni ada ilmu. Anna li ma'rifah, aku ni ada ma'rifah. Wa ana zalikal waqt, tapi aku pada waktu itu la a'rifu ma'na la ilaha illallah, aku pada waktu itu tidak tahu apa pun la ilaha illallah, apa maksud la ilaha illallah. Wa la a'rif dinul Islam, aku tak tahu juga apakah agama Islam, walaupun aku belajar di kampung aku. Qabla hadzal khair, wala arif qabla hadzal khair, sebelum ada kebaikan yang dia baru dapat daripada luar tu, allazi manallahu bihi, yang Tuhan telah memberi kepada aku. Wa zalika wa kadzalika masyayikhi, begitu juga guru-guruku, begitu juga syekh-syekh aku,
guru-guru dia mengajar agama kepada dia tu, ma minhum rajulun, tidak ada seorang daripada mereka pun arafa zalik, tahu tentang la ilaha illallah dan apa agama Islam itu, tak tahu. Dia kata faman za'ama faman za'ama min ulama al-arid innahu arafa ma'na la ilaha illallah atau arafa ma'na al-Islam. Siapa yang mendakwa bahawa dia kenal ulama-ulama arid. Arid ini adalah sebuah tempat di Najd, sebuah tempat di Najd, di Yamamah, sebuah situ Arid ada nama tempat. Siapa yang mendakwa ulama-ulama kampung Arid itu arafa makna la ilaha illallah, tahu maksud la ilaha illallah, atau arafa makna Islam, dan tahu makna apa Islam, qabla hadzal waqt, sebelum waktu itu, waktu dia datang, waktu dia balik menyebar agama, atau za'ama an masyayikhi, atau mengaku bahawa ada syekh-syekhnya, anna ahadan arafa dzalik, ataupun seseorang mengetahui perkara itu, dia kata faqad kadzibah, ni berbohong, waftara, ni orang berbohong. Dia kata berbohong, waftara itu samalah, kadzibah itu berbohong, waftara itu berdusta. Laisa 'alan nas wa madah nafsihi bima laisa fihi. Dia kata tiada seorang pun yang mengetahui perkara itu. Dengan itu siapa yang mendakwa ulama-ulama arid mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui makna Islam sebelum zaman itu, zaman dia balik menyebar agama itu, atau mendakwa berdasar kepada guru-guru, syekh-syekh dan orang-orang yang mengetahui demikian, adalah berbohong dan berdusta dan memuji diri sendiri. Dia kata wa madha nafsahu, memuji diri sendiri dengan tidak sepatutnya, ma bima laisa lahu. Ini antara contoh-contoh yang membuktikan bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahab memanglah banyak sekali menghukumkan orang lain, kadang-kadang memperlekehkan orang lain, menghukumkan orang lain sebagai syirik, dan ulama-ulama zamannya tak tahu, dia seorang saja yang tahu, dan mereka itu adalah syirik, murtad, kafir dan macam-macam. Dan itu adalah pandangan yang terkandung, pendirian yang terkandung dalam kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri. Dan siapa tidak berpuas hati dan siapa tak yakin dengan apa yang saya kata ini, minta pergi buka muallafat Syekh Muhammad Abdul Wahab, baca satu persatu, halusi satu persatu, dan cuba tengok apakah yang saya kutip sekarang ini, apakah betul atau tidak betul. Okey? Itu saja yang saya boleh berkongsi. Bagaimanapun saya nak beritahu, saya tidak menghukum, tidak mengkafirkan orang. Tidak. Muhammad Abdul Wahab sendiri dari segi akidah, saya mengambil daripadanya. Hukum-hukum tentang akidah saya ambil, tapi kalau berkaitan dengan hukum-hukum yang melampau, khususnya ada berbau-bau bercakap tak mana seperti yang kita belajar, soal bid'ah, apa itu bid'ah, apa ini sunnah, yang seperti yang disebutkan, bid'ah macam mana itu. Bagi saya bid'ah adalah bid'ah di dalam akidah dan ibadah, bid'ah dalam muamalat, dibolehkan, bid'ah dalam soal nak buat baik, dibolehkan. Itu saja yang saya boleh berkongsi dengan anda pada malam ini. Sekarang sudah lebih daripada 30 minit. Setakat ini saja, dan kita berjumpa lagi pada esok hari. Dan kalau anda ada apa soalan, boleh bagi tahu saya, dan saya akan membincang seperti perbincangan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.